Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Ini apa ni Instagram? Okey. Doa saya agar anda sihat walafiat ya saudara. Apa khabar Saudara Ciu, Saudara Amimi, Saudara Syahid Ibrahim, terima kasih sabar malam menemani saya. Saudara Ramzul, begitu juga Saudara Omar Nasir, Saudara Ramzul Zul, Waalaikumsalam. Saudara Awaluddin, Saudara Syahzin Idris, apa khabar? Jom, Saudara Muhammad Nazri Syafi'i, Saudara Zamari LC, Saudara Jalal Ali, Madam K, Saudara Abdul Hamid, Saudara Cik Nurlia. Begitu juga Yusuf Awang, salam dari Tanah Merah, Kelantan. Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Hani Abdullah, Saudara Abu Samah. Begitu juga Nur Afifah, Cenderawasih, Waalaikumsalam. Ismail Yaakob, Syah Ibrahim, Saudara Kamarul Al-Zahari, Saudara Abu Nem, Saudara Rusini Kuringot dari Sarawak. Begitu juga Saudara Syahrani Salmah daripada Sri Iskandar, Saudara Rusmini, Pontian Johor, apa khabar puan? Moga sihat walafiat. Joka Karim, Puan Haslinda, Saudara Happy, katanya. Saudara Nur Azizan, apa khabar? Orang Ola Pongsu, Saudara Abu Nem, Saudara Lim Bon Chiang, terima kasih hadir. Saudara Elias Muhammad, Saudara Muhammad Johari, Muhammad Kapli, salam perpaduan. Saudara Farizah, itu juga Saudara Halimah Ismail, Saudara Abdul Adnan, Saudara Ilham Ismail, Saudara Lim Bon Chiang, Saudara Ariana, Bunga Yan, katanya. Ada Bunga Yan. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kerana malam ni banyak pencerahan. Maklum sajalah saudara. Inilah selepas 13 hari saudara, saya meninggalkan studio ini, tak balik-balik hari ini. Tapi letihnya terasa sangatlah saudara. Kejang rasa urat-urat. Saudara Rosli Tahir, salam kesejahteraan. Saudara Puan Maimunah. Begitu juga Saudara Azmin Nordin dari kampung Datuk Sri Zahid, Bagan Datuk. Saudara Muhammad Rafi, salam, selamat berkempen katanya dari Shah Alam. Saudara Ainon Basiran, Saudara Said Wahab, Saudara Ramzo, Saudara Puan Haslinda, Saudara Rahman Ar-Razaina. Sebenarnya tujuan saya melayari ke seluruh pelosok tanah air untuk mengetahui kedudukan. Barulah saya boleh menyantuni, menceritakan keadaan. Saya bukan hanya mengikut emosi macam SBZ. Dia kata bungkus PHBN, marah dia. Tapi bagi saya janganlah gunakan perkataan begitu. Saudara SBZ, saudara Rosis Lahir. Kalau kita tak suka, okey, katakanlah saya rasa, gitu. Sebab orang belum mengundi lagi, saudara. Dan saya merasakan sebab saya hadir di semua tempat. Saudara SBZ cuma mendengar daripada laporan media-media sosial dan sebagainya. Saudara Muhammad Rozi, Saudara Khairul Azmir Abdul Salim. Saya melaporkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Puan Syarifah Hafifah, Saudara Syami Ahmad. Jadi saya tidak harus membohongi pelayar-pelayar saya. Saya harus bersikap jujur dalam memberi penjelasan. Mungkin penjelasan ini tidak menyenangkan hati anda. Terpulang. Sebab saya katakan bahawa ini dapatan, belum pasti lagi sesuatu yang pasti. Selepas pengundi-pengundi pergi ke peti undi, itu barulah kita tahu sepenuhnya. Tapi saya cuma mendengar bicara mereka, sama ada daripada Cukai di Terengganu, di Kemaman. Saya bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Saudara asyik berceloteh, lupa nak beri penjelasan. Sebenarnya hari ini saudara adalah hari Isnin, tanggal 7 Ogos, yang merupakan hari yang ke-1237. Virus tersebut masih berada dalam negara kita, saudara. Sebab itu hari ini saya mendapat laporan dari Kementerian Kesihatan di bawah pimpinan Dr. Zaleha, dan nampak gayanya ada kelegaan yang begitu ketara. Daripada 31 Julai hingga 6 Ogos, hingga semalam, saudara, jumlah jangkitan 710, tidak ada ribuan. Ini agak melegakan kita, saudara. Tapi virus itu masih ada lagi. Kerana jumlah jangkitan keseluruhannya menjangkau pada angka 5,121,349. Dan yang berjaya disembuhkan, Saudara Ismail, sudah pun 5,071,450. Dan sepanjang satu minggu, 31 Julai hingga 6 Ogos, satu kematian dilaporkan. Ini menjadikan jumlah angka kematian adalah 37,165. Artinya saya kata saudara,
virus itu masih berada di negara kita ni, belum lagi usai. Jadi sebab itu saya berpesan, sentiasa jaga kebersihan diri, lakukan penjarakan sosial, ya, saudara Hajah Comel-comel, saudara APEC, saudara Mei 71, Pak Long, saudara. Bagi saya lah, saya melaporkan apa yang saya dapat, yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan, saudara Manpo, saudara Rosliwan. Saya lihat dari segi laporan, apa ini, mana cucu saya? Minta saya cucu saya lama siap. Ini saya nak tengok cucu saya. Alah, lama tak jumpa cucu, apa khabar? Dia menangis dia. Ni dah cucu saya. Ada. Okey, saya. Tengah saya buat live ini, cucu saya masuk. Maklum sajalah. Dia rindu saya, tak jumpa saya lama. Aduh, hai. Thank you. Hampir sebulan lamanya saya tak bertemu dengan cucu saya. Dan ini melihat daripada laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, saudara, bahawa cuma satu negeri saja ada peningkatan, iaitu di Pahang. Daripada 10 jangkitan sepanjang seminggu yang lalu, 13 jangkitan. Lain-lain tak ada. Semua susut. Macam di Selangor khususnya, sudah pun surut kepada 234, wilayah Persekutuan 205. Macam Johor, saudara. Dulu kita seriau tengok laporan 2,000, 3,000. Tapi sepanjang seminggu yang lalu, cuma 12 jangkitan saja. Begitu juga di Sabah 22, Sarawak 17, di Kedah 28, Pulau Pinang 27, Kelantan 21, Perak 23, Negeri Sembilan 25. Cuma Pahang ada peningkatan kepada 13. Melaka yang kita seriau dulu ratusan, sekarang cuma 55. Terengganu juga susut, tinggal 12. Putrajaya 9. Di wilayah Persekutuan Labuan 2 saja jangkitan. Mungkin ada hari-harinya yang tidak ada jangkitan. Begitu juga di Perlis, cuma 5 jangkitan dalam tempoh seminggu. Jadi, saudara, pastikan kita jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri. Nampak-nampak gayanya sudah ada penyusutan yang begitu ketara. Berdoalah kita, saudara, agar virus ini segera usai daripada bumi bertuah ini. Baik, saudara. Lama tak buat e-commerce, nanti teman-teman bertanya kenapa tak ada e-commerce. Mereka berniaga. Kenalah juga saudara santuni e-commerce. Jadi teman-teman yang mempunyai produk anda, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141, supaya saya boleh memberi pencerahan tentang produk anda. Al-Azhar dia berniaga setangih albakurnya, macam kemian bila dibakar harum semerbak satu rumah, dan juga minyak wangi daripada tanah Arab, saudara. Memang harum, yang dibuat berasaskan kepada pati kayu gaharu. Kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Boleh dibuka untuk ini pesanan. Di sekitar Lembah Kelang, teman-teman yang mahu buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan tersebut lebih murah daripada harga di pasar, saudara. Tapi jangan lupa Popiah Sirah Lady Maria. Ini lama tak rasa. Dah lebih daripada 2 minggu saya dapat menikmati. Sebab maklum sajalah dalam perjalanan saya dari satu kawasan ke satu kawasan. Jadi kalau teman-teman teringin nak merasa nikmatnya Popiah Sirah Lady Maria, rasanya rangup, pedas, manis, hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itu saja, saudara, e-commerce. Dan ya, saudara Tok Masya Allah, Waalaikumsalam, saudara Faizal Qaizi, saudara Al-Amin Makno, saudara Rosli Tahir, apa khabar? Saudara Hadi, saudara Ramzul Zul, saudara Nur Nilam, begitu juga Qayyum Amri, Jai Pijun, saudara Wan Zainuddin, saudara Abdul Qadir, ya saudara. Saudara Abdul Qadir minta untuk live bersama dengan saya minta maaf, saudara, saya tak mampu, saya tak gerti. Cakap berkali-kali saya kata saya tak tahu. Kalau anda buat live, invite saya, mungkin saya boleh masuk dan sebagainya. Begitu keadaannya, saudara. Begitu juga Pok Mi, tak tahu saya nak buat live macam mana. Yang saya tahu, tekan live terus. Itu pun kadang-kadang ada masa ada masa tak ada. Maklum sajalah, macam chip small. Baik, saudara, kita santun diri naluri kehidupan. Sekali lagi, saya perlu mengingatkan saudara, saya bukan da'i, bukan ustaz, bukan orang yang bertauliah untuk menyatakan tentang soal-soal persoalan agama. Tapi apa yang saya dapat adalah curipan daripada teman-teman yang menghantar kepada saya untuk sama-sama saya baca untuk penghayatan kita bersama, saudara. Kerana, saudara, hati yang dipenuhi kejahatan itu akan mendorong seluruh anggota badan dan panca indera melakukan kejahatan.
Ketika itulah segala unsur ketenangan dan kebahagiaan akan tercabut. Sesungguhnya saudara, ketenangan dan kebahagiaan itu tidak akan dapat dimiliki dengan kejahatan. Kalau yang jahat itu tak mampu mendapat ketenangan. Kejahatan itu satu dosa dan dosa itu pasti meresahkan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya saudara, kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwa dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya. Ini hadis riwayat Muslim. Karena itu saudara, hasad sangat buruk dalam dunia dan akhirat, maka orang Islam wajib mengubatinya saudara. Namun sebelum mengubatinya, kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan hasad, apakah petanda atau gejalanya, dan apakah impak hasad dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ironinya, semua persoalan ini sering dianggap remeh dan dipinggirkan. Tidak ada kempen anti hasad, seperti mana kempen kita melawan penyakit fizikal, macam penyakit AIDS, penyakit sesama burung, H1N1 dan sebagainya saudara. Tapi kerana manusia moden lebih takut pada parut di muka ataupun garis di kedut wajah berbanding hati yang diselimuti oleh perasaan ataupun penyakit mazmumah. Jadi apakah azab di dunia ini lebih besar daripada azab di neraka nanti? Terpulang pada anda. Itu persoalannya. Jadi rawatlah hati kita supaya sentiasa bersangka baik dengan teman-teman. Saya sentiasa bersangka baik dengan setiap pelayar-pelayar yang bersama dengan saya. Sebab selalu saya katakan, anda adalah sahabat saya dunia dan akhirat. Saya bukan sahabat, bukan berkawan, tetapi bersahabat saudara. Baik saudara, kita masuk segmen mutara kata. Dalam segmen mutara kata ini, saya menerima culipan daripada teman yang mengatakan, apabila kamu cukup tenang dan dapat bersyukur, maka kamu akan segera menemukan pengganti atas semua kesedihan. Jadi kalau kita dapat ketenangan dan merasa bersyukur, maka kita akan dapat menggantikan setiap kesedihan yang kita alami. Terima kasih pada sahabat yang mengantar kiriman kepada saya. Kita santun pantun Pak Nazir. Petang tadi, lewat maghrib tadi baru saya buka saya punya talian telefon, baru saya jumpa pantun yang dikirim oleh Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Teruskanlah berkarya sebab kita berkongsi akan buah butir fikiran dan karya Pak Nazir yang tinggal di Perlis saudara. Kata Pak Nazir, ikan linang si ikan parang, terubuk padi ikan gelama. Bukannya senang menyantuni orang, hati budi bukan sama. Jadi untuk kita menyantuni semua pihak bukanlah satu yang mudah saudara. Sebab hati, budi dan perasaan mereka tak sama dengan apa yang kita sangkakan saudara. Tambah Pak Nazir lagi, buah berangan beli di Linggi, di Pasir Pinji, makan laksa. Rakyat jangan menyanjung tinggi, mendengar janji, pengangan kuasa. Pengangan kuasa. Jadi pengangan kuasa ni saudara, orang yang mengangan-angan. Saudara, sebab itu Pak Nazir berpesan, rakyat jangan menyanjung tinggi, mendengar janji. Mereka yang pengangan kuasa. Saudara, terima kasih Pak Nazir atas kritikan sosial melalui pantun yang Pak Nazir lakukan. Saya tak ada mengkritik apa, saya cuma mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang seandainya negara berbelanja tanpa had, maka negara boleh muflis. Itu peringatan ya, Tuan Haji Osman, Saudara Abdul Rahman, Saudara Dilef. Itu juga Saudara Mak Hashim Mak Din, Angah, Saudara Mat Kelana, Saudara Yusuf Sulaiman, Saudara Kamarul Dinas, Aminah Kak Aminah, apa khabar Kak? Wan Rauzah, Angah AST, macam-macam dah. Siti Fatimah, Nur Rauzaidah. Terima kasih saudara. Begitu juga Wan Lah dan juga Fazilah Awang dari Pulau Pinang saudara. Saya juga perlu mengingatkan anda, saban hari mesti saya nyatakan mereka yang menyantuni dan menyunting semula live saya ini. Dan jika anda menyunting dan dimasukkan dalam sebarang channel saudara, terima kasih Man atas kiriman sekuntum mawar merah pada saya. 2 kuntum boleh bagi pada saya hari ini saudara. Dan saya harap anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Baik Puan Noh, Saudara Muhammad Nasir Osman, Puan Saadiah Jelani, Saudara Mak Idris. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi kepada warga kita yang berkesempatan. Bila saya memberi pandangan dan komen, kita mesti berpegang pada prinsip
kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan rasa apa saya cakap 100% kena ikut. Tak boleh begitu saudara. Kita boleh bersetuju dan boleh tidak bersetuju. Andainya anda mau menyantuni, menghantar kiriman saya dengan tangan terbuka, menerimanya. Tetapi gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai. Setiap masalah kita santuni secara berhemah dan harmonis. Saudara Nia Idris, saudara Mat Syali, selamat malam. Untuk keluarga dari Putrajaya. Begitu saudara Sajid Put, saudara Daus Firdaus, saudara. Anak-anak, salam Malaysia Madani. Saya mohon maaf saudara dalam keadaan keletihan ni. Letih sebenarnya. Sejujurnya saya menyatakan saya telah amat letih. Tapi janji tetap saya tunaikan, insya-Allah saudara. Ingat saudara, kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya saudara. Baik saudara, berita yang saya terima, ini dah rapat pada negara kita ni. Berhati-hati saudara. Kerana dari Yangon di Myanmar saudara, ribuan penduduk telah pun dipindahkan. Kesan daripada hujan lebat yang berterusan, di mana sungai mula melempah menyebabkan banjir di beberapa perbandaran di selatan Myanmar. Aung Maik Kai Shun, itu jurucakap kerajaan negeri Mon, berkata, Xinhua semalam di perbandaran Berlin di Mon State, kira-kira 6,298 warga Myanmar sudah pun dipindahkan ke pusat pemindahan saudara. Jadi keadaannya The Mirror Daily semalam melaporkan perbandaran Mai Wadi seramai 790 orang dipindahkan. Itu juga 200 orang di perbandaran Teton. Jadi ertinya saudara, menurut Jabatan Kaji Cuaca Myanmar, suasana berterusan selama seminggu hujan di Myanmar yang boleh mengundang banjir. Jadi kalau Myanmar dah hampir dengan negara kita. Sebab itu saudara bersiap-siap, berhati-hati dalam cuaca yang panas yang tidak menentu. Kesan daripada pemanasan global ini saudara, dia mengundang cuaca panas dan juga tiba-tiba hujan dan ribut petir. Itu keadaannya. Bagaimanapun sehingga saat ini saya belum mendapat laporan ataupun pernyataan daripada Jabatan Kaji Cuaca. Apakah cuaca bagaimana? Tapi kalau tak ada laporan tu, artinya cuaca insya-Allah okey. Saya anggap AST tap screen, tanda sokongan diterima. Terima kasih saudara. Bawa Mak Hashim, Mak Din, menantu abah lari ke mana? Ini sekejap lagi saya. Ini yang saya nak katakan saudara. Sebenar-benarnya hari ini saudara, tular di media sosial saudara, dan juga laman berita online melaporkan bagaimana Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang mengesan dua lelaki termasuk Muhammad Adlan Berhan yang juga merupakan menantu kepada pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana mereka sedang dikesan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah bagi membantu siasatan dalam isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah, termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing, namun mereka masih gagal mengadakan diri ke pejabat SPRM. Demikian menurut kenyataan SPRM saya tak boleh buat laporan kalau hanya sekadar mendengar hearsay saja. Selain Adlan, SPRM juga mengesan Mansur Saad saudara. Hasil semakan SPRM dengan Jabatan Imigresen Malaysia, kedua-dua penama tersebut telah pun meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei yang lalu, serta tiada rekod mereka masuk kembali ke negara ini. Demikian menurut kenyataan SPRM. Jadi sehubungan itu orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai individu terlibat diminta menghubungi pegawai penyiasat SPRM Nur Muhammad Amin Jamaluddin di talian 03-887-007-999. Saudara, itu keadaannya. Dan pada Februari lalu, Yang Berhormat mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, dia menafikan sebarang penlibatan dalam pemberian kontrak yang melibatkan anaknya dan orang tertentu. Tapi bagaimanapun kita rasa biarlah SPRM menyiasat, kita tak sepatutnya menjatuhkan hukuman. Saya seringkali mengingatkan teman-teman, kita harus bersangka baik dan jangan sekali-kali kita rekat NS apa cerita. Itu pula lagi Brother JB. Banyak cerita dan saya melihat selepas saja usai musim pilihan raya ni. Sekarang ni musim pilihan raya,
Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun menempatkan pegawainya di kesemua 6 buah negeri untuk memantau apakah ada aktiviti, kegiatan rasuah politik. Jadi mungkin kerana itu, siasatan itu mungkin agak terlewat sikit dan selepas ini satu demi satu akan kita lihat, saudara. Itu dapatan yang saya dipahamkan, saudara. Dan sekarang ni, saudara, sepanjang pilihan raya negeri di 6 buah negeri, saudara, 6 kertas siasatan telah dibuka. Berkaitan dengan kempen pilihan raya. Antaranya melibatkan fitnah, khianat dan kesalahan merosakkan bahan kempen setiap calon. Jadi, menurut Ketua Komunikasi Korporat Pihak Polis Bukit Aman, ACP A. Sakandar Guru berkata, kes terbabit dilaporkan di 4 negeri. Di Negeri Sembilan sebanyak 2 kes kertas siasatan telah dibuka. Di Pulau Pinang juga 2 kertas siasatan, manakala Kedah dan Terengganu masing-masing 1 siasatan. Di Seremban, 2 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan atas kesalahan khianat melibatkan kerosakan sebuah kemah bilik gerakan sebuah parti politik yang disimbah air bercampur minyak di Garden Home, dan 4 bahan kempen itu papan iklan seorang calon telah dirosakkan di sekitar Sikamat dan Paroi, Negeri Sembilan, saudara. Di Batu Worth, 2 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 427 kerana mencuri melibatkan bahan kempen itu bendera dan spanduk telah tiada di gelanggang bola keranjang Taman Bagan serta spanduk ceramah yang katanya dikoyakkan oleh seseorang individu yang tidak dikenal pasti. Menurut pihak polis lagi, di Terengganu, 1 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 435 kesalahan khianat dengan api apabila 1 poster milik calon bertanding di Marang telah dibakar, saudara. Di Sek Kedah pula, kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 4A dalam kurungan 1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana kesalahan mengembangkan permusuhan. Seksyen 500 KK kerana fitnah serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Ini dikatakan bila seorang pengadu menonton satu video dalam satu laman sosial memaparkan sedutan ucapan seorang calon sebuah parti politik yang mengandungi gambar pengadu dengan perkataan makan kenduri, UMNO masuk neraka. Itu keadaan, saudara. Jadi pihak polis sedang menyiasat. Jadi saya haraplah pemain-pemain politik berhati-hatilah. Kita masuk gelanggang politik dalam aroma demokrasi, bertenang-tenanglah, saudara. Di Kelantan, saudara, polis Kelantan telah membuka 4 kertas siasatan berkaitan dengan pilihan raya. Ya, menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, ia termasuklah kes khianat melibatkan perbuatan merosakkan poster-poster pilihan raya, fitnah mengaibkan calon melalui Facebook dan merosakkan billboard. Menurutnya, di catatan laman sosial dikatakan mengaibkan calon melibatkan catatan yang menuduh seorang calon tidak menunaikan sembahyang Jumaat. Pula dah, saudara. Dan satu lagi catatan mengenai calon yang singgah minum kopi di sebuah kedai kopi sebelum menyampaikan sumbangan RM1,000, katanya. Jadi, kata Ketua Polis Negeri Kelantan itu, saudara, kes-kes itu disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Dalam waktu yang sama, saudara, di Kuala Terengganu, ini banyak laporan polis yang sedang dibuat sekarang ni. Polis menerima satu laporan berhubung hantaran palsu di laman media sosial yang mendakwa wujud perancangan untuk mengadakan rusuhan oleh sebuah gabungan parti politik. Jadi menurut Ketua Urustia Pilihan Raya Negeri Polis Kontijen Terengganu, Assistant Commissioner Nur Halim Nordin, laporan itu dibuat di Balai Polis Cukai di Kemaman. Saya pergi ke Kemaman, tak nampak bahawa nak bergaduh sebagai saudara. Jadi berdasarkan laporan itu, pengadu terlihat satu hantaran ayat berbunyi AMDAP sedang cuba mencipta rusuhan seperti yang berlaku 13 Mei. Saya rasa itu tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Sebab itu berhati-hati, saudara, bila anda melayari, kerana setiap apa yang kita hantar dalam media sosial ini, ia dipantau, saudara. Jadi katanya kes disiasat di bawah Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan bagi menyekat penyebaran berita palsu yang mampu menimbulkan ketakutan atau kegentaran kepada awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyebar berita palsu. Itu keadaan saya. Dan sekarang ni pula saya tengok
bawa balik pengundi. Ini masalah isu bawa balik pengundi. Sebab di Kelantan, di Terengganu khususnya, ramai pengundi-pengundi perantau berada di luar Kelantan, di luar Terengganu. Dan sekarang pihak ini Suruhanjaya telah mengatakan, Suruhanjaya Pencegah Rasuah menyatakan jika disediakan bas ataupun apa-apa elemen yang menaja pengundi-pengundi ini balik ke negeri Kelantan atau Terengganu, itu selalu satu kesalahan. Jadi SPRM dan PDRM katanya dikabarkan akan memanggil badan NGO atau pertubuhan bukan kerajaan yang dilaporkan melakukan penajaan percuma. Ya saudara, pengangkutan terutama menggunakan bas, termasuk untuk menyewa siasat penumpang bas tersebut. Nama-nama in charge ataupun mereka yang berurusan untuk urusan pengundi-pengundi tersebut akan disiasat oleh pihak polis. Kerana sebelum ini SPRM telah pun menyatakan bahawa sebarang kegiatan menaja pengundi-pengundi untuk dibawa pulang adalah dianggap sebagai rasuah politik. Itu sebab saya. Jadi bukan semestinya kalau siapa nak balik, baliklah mengundi. Bukan ditaja, bila ditaja itu adanya Cik Mek Beautiful Maria, apa khabar? Begitu juga Surah Puan Fazilah Abdul. Habis modal puak-puak pas. Wallahi sedekah ni. Habis dah modal nampaknya. Surah Alias Abdul Latif. Hari Jumaat datang ni cuti ke? Saya wallahualam belum ada laporan, belum ada penjelasan. Surah Muhammad Syed Makdin. Supply cik. Kalau SCS ada kes kenapa? Masa PM berkuasa 30 bulan tak siasat. Itu satu hal lagi. Saya melihat banyak lagi yang akan terbongkar. Malahan saya juga baca sebagaimana kenyataan Dr. Mazli. Itu berhubung dengan Bistari.net yang melibatkan ratusan juta dan hampir mencecah bilion ringgit. Itu juga akan terdedah waktu masa yang terdekat. Sabar, tunggu dulu saudara. Kerana hari ini saudara, Berita Harian telah pun melaporkan. Hari ini saudara, bahawa pengasas dan penasihat parti Berjaya Corporation, Tan Sri Vincent Tan dan Berjaya Land telah pun menuntut permohonan maaf secara terbuka serta pampasan ganti rugi sejumlah 200 juta ringgit daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, itu Menteri Besar Kedah. Ini susulan dakwaan Menteri Besar Kedah itu membuat kenyataan berunsur fitnah dan tidak benar mengenai projek Gerbang Maritim Selangor. Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi dikatakan menyampaikan ucapan berbau politik, fitnah, palsu, tidak berasas dan tanpa bukti, bertujuan menggugat Vincent Tan dan Berjaya Land secara langsung atau tidak langsung berkaitan projek terbabit ketika Gelajah Mega Perikatan Nasional dan PN Best Sayangi Kedah Sejahtera Mega Tour pada 2 Ogos lalu. Jadi jawabnya saudara, penatlah Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi untuk menghadapi satu demi satu kes. Dia telah pun bakal menghadapi tuduhan penghinaan terhadap istana di Selangor saudara. Begitu juga dengan saman daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dan Susana Ibrahim. Dan sekini sudah ada pula lagi saman daripada dua, iaitu daripada Vincent Tan dan pengarah Berjaya Land. Begitu juga dengan Yang Amat Berhormat, semalam saya katakan semalam ke kemarin, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri juga mengambil tindakan mahkamah. Tak habis-habis saudara. Saya agak kadang-kadang bersimpati juga. Tapi itulah akibatnya atas kecelaparan ataupun tidak memikirkan. Kalau nak melontarkan kenyataan itu sepatutnya timbang-timbanglah. Ni saudara Pak Said, dia kata nak tanya Sanusi hilang mana. Tak ada saudara. Sebenarnya Menteri Besar Kedah, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, katanya hilang selama 2 hari daripada radar kerana tidak menghadiri program ceramah dan kempen terbuka. Bagaimanapun petang tadi dia muncul di padang bola sepak di SIK, saudara, di padang awam Felda Teloi Timur. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional tiba di lokasi jam 6.13 petang bagi menyertai perlawanan bola sepak persahabatan di antara pilihan MB dan pilihan Felda. Sabtu lalu, Menteri Besar Kedah sepatutnya jadualkan menghadiri sembang santai di Padang Awam Taman Serai Wangi, di Padang Serai saudara, namun tidak hadir. Katanya atas faktor keselamatan sebagaimana dimaklumkan oleh pemimpin Perikatan Nasional setempat. Jadi timbul spekulasi, kononnya beliau ditangkap lah
Dan pihak polis lah pun mengeluarkan kenyataan tak ada. Sebab itu merupakan bagi saya itu adalah merupakan fitnah jahat lah. Nak menggambarkan bahawa seolah kerajaan ni zalim, kena bercakap pun kena tangkap. Bagi saya satu saja, kalau anda tidak melakukan kesalahan, tak perlu nak takut lah. Jadi malahan ada yang mengatakan seandainya beliau hadir, ada perangkap lah, maka bila akan ditangkap dan sebagainya. Bagi saya satu saja, kalau kita tak buat kesalahan, apa nak takut? Sepanjang saya berada di Negeri Terengganu, di Kelantan, di Kedah, lebih-lebih lagi saya berada di Langkawi saya menyusuri semua kawasan, berjumpa dengan para pengundi, berjumpa dengan para peniaga, berjumpa dengan nelayan, warga setempat. Saya berbual dengan mereka sebelum saya memberi laporan saja. Sebab itu sekarang saya esok hari mengundi bagi ahli-ahli keluarga dan anggota pasukan polis, pasukan tentera dan pasukan keselamatan. Mereka akan turun mengundi besok sebagai pengundi awal. Selamat mengundi besok. Dan bila dah besok dah nak mengundi, bolehlah saya beri pandangan. Ini pandangan saya, saudara, dapatan saya. Ini bukan ramalan Tok Nujum, tidak. Ini saya tengok kawan-kawan pun menghantar kiriman macam-macam. Ada yang mengata begitu, mengata begini. Dan dapatan saya, Selangor nampak gayanya masih lagi kekal. Bakal ditadbir oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dengan jumlah peratusannya agak tinggi, saudara. Begitu juga di Negeri Sembilan. Sebab saya baru balik daripada Negeri Sembilan, saudara. Saya pergi ke Rembau, saya pergi ke Kuala Pilah, saya pergi ke Jelobu, Jelomak, pergi ke Port Dickson, saudara. Saya pergi ke Lengging. Dan di Negeri Sembilan juga dapatan saya begitu tinggi untuk kemenangan berpihak kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Di Pulau Pinang memanglah saya nampak, saudara. Walaupun saya tidak hadir. Terus terang saya kata, saya kena jujur, saudara. Saya tidak hadir. Tetapi laporan teman-teman yang berada di Pulau Pinang menghantar kiriman. Saya ramai. Sebab itu saya kata saya minta maaf. Saya janji ingat nak singgah di Pulau Pinang. Tapi tak mampu sebab dihambat oleh waktu. Tapi mereka melaporkan kepada saya. Sebab saya mengatakan kepada mereka, bertemulah dengan para pengundi. Terdiri daripada kalangan usahawan-usahawan, kalangan perusahaan kecil, rakyat biasa bawahan yang boleh temu di pasar-pasar. Sebab itu saudara melihat kebanyakan calon-calon ni dia turun ke pasar untuk menyantuni rakyat. Dan santuni mereka. Jadi soal kaki tangan kerajaan ni terpulanglah apa kehendak mereka, tapi lazimnya kaki tangan kerajaan selalunya berpihak pada pimpinan negara. Jadi dalam keadaan begini saya katakan, berjumpa dengan narik teksi ataupun anak-anak muda yang bawa Grab Food dan sebagainya, dan mereka menzahirkan di Pulau Pinang saya tidak nampak ada ruang untuk Perikatan Nasional mendapat malah satu kursi pun susah, saudara. Susahlah, itu dapatan saya. Kemudian ekorannya begitu juga bila berlaku ketidakseimbangan dan ketidaksehaluan antara pimpinan tiga parti yang dalam Perikatan Nasional, iaitu PBM, PAS dan Gerakan. Apabila Presiden Gerakan sendiri, macam saya laporkan 3 malam lepas, dihalau daripada menghadiri satu majlis yang dihadiri oleh Presiden PAS. Sepatutnya sebagai ketua parti, dia mestilah diberi keutamaan untuk duduk di pentas, tapi suruh balik. Itu keadaannya tentu mengecilkan hati. Alasannya kerana kawasan tersebut kononnya pengundinya majoritinya pada pengundi-pengundi Melayu, jadi PAS mau bertanding, tapi telah dianugerahkan kepada calon daripada parti Gerakan, itu Presiden Gerakan itu sendiri. Saya melihat secara toleransi antara parti-parti yang bertanding kali ini, terutama sekali Perikatan Nasional, saya nampak tidak ada toleransi, saya. Masing-masing berebut-rebut untuk mendapat pencalonan untuk menjadi calon. Kenapa? Wallahu a'lam bisawab. Saya tak tahu. Dulu-dulu saya tahulah juga, saya kadang-kadang ada orang dulu tu mereka berebut nak jadi calon kerana bila jadi calon mewakili parti, adalah dia punya imbuhan wang ringgit yang akan diturunkan sebagai belanja kos pilihan raya. Dulu-dulu saya dalam 2-3 penggal yang lalu, salah satu kawasan, kalau parlimen tu boleh mencecah sampai 2-3 juta ringgit. Yalah, maklum sajalah untuk penyiapan, untuk buat bendera, untuk poster dan sebagainya. Jadi tak pernah tengok duit 2-3 juta, tengok-tengok boleh pegang duit saya. Dengan parlimen dan luar negeri. Kali ini begitu juga. Saya ada juga seorang calon, ada seorang teman saya
Akhirnya dia tak bertanding. Dulu dia mewakili satu parti. Bila dia bertanding saja, dia katalah. Dia berjumpa dengan teman-teman saya, ahli-ahli korporat mengatakan, bantulah saya nak bertanding. Jadi walaupun dia tidak ada ruang untuk memenangi, tapi kerana tiket untuk bertanding itu membolehkan dia untuk dapat wang daripada teman-teman, kononnya atas sebagai pendanaan politik. Jadi bagi saya lah, 5 tahun sekali cari makan. Yalah, kalau dapat 2-3 ribu, so besar tu saya. Kadang-kadang bila berhubung dengan kawan sana, kawan sini, jadi kaut sana, kaut sini, boleh juga mencecah jutaan ringgit. Kalau sejuta 5 tahun, mana setahun lebih kurang dalam 200 ribu saudara. 200 ribu bagi 12. Lumayan. Lumayan saudara jadi calon mewakili mana parti. Sebab itu saya melihat bahawa pergolakan untuk jadi calon ni begitu ketara sangat. Apabila contohnya kursi bahagian lepas. Tiba-tiba Presiden PAS, Presiden PAS mengutamakan nama calon daripada parti PAS kerana majoritinya warga Melayu atau PBM, tapi diturunkan calon daripada gerakan. Ada yang tarik break lah. Banyak berlaku di Pulau Pinang khususnya, ada berlaku dalam 3-4 kursi. Begitu juga berlaku di Kelantan saya. Malahan sampai ke peringkat mereka menurunkan bendera. Bendera PAS yang dah dipasang diturunkan. Marah kerana tak dapat calon orang tertentu. Begitu juga di Kemaman. Saya berada di Kemaman, saya melihat sepanjang-panjang jalan sampai ke Kijal dan sebagainya, bendera-bendera PAS kurang berkibaran. Ada juga setengah tempat tu, macam di Kelantan misalnya, banyaklah bendera-benderanya saudara. Jadi dapatan saya, Negeri Sembilan, nampak gayanya kekal, Pulau Pinang, susahlah untuk ditembusi sebagai kubu kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dan agak memeranjatkan saya dalam keadaan sekarang, Kedah saya digambarkan bahawa Kedah, khususnya di Kedah saya, ruang untuk UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan memenangi tidak kurang daripada 20 kerusi dan boleh menubuhkan kerajaan. Sulaiman pun pada pilihan raya dulu, 2014 dulu, PAS cuma menang 15 kursi. Setiap parti yang bertanding memerlukan sekurang-kurangnya 19 kursi daripada 36 kursi saudara. Kalau dia dapat 18 kursi, masih lagi tak boleh tubuh kerajaan. Sebagaimana berlaku sekejap dulu, seolah tergantung apabila Pakatan Harapan cuma dapat 18 kursi. Ketika itu Pakatan Harapan dipimpin oleh Datuk Seri Mukris Mahathir. Saudara, jangan lupa, itu pilihan raya 2018. Tahun 2018 pilihan raya yang ke-14 dulu. Tergantung, kerana PAS cuma dapat 15 kursi. Tapi bila apabila berlakunya langkah Sheraton, orang di seberang sana, melompat sini, fiesta, lompat katak, lompat kijang, akhirnya PAS beri kesempatan untuk mentadbir di Kedah. Jadi daripada unjuran daripada tahun itu, apakah parti PAS mampu mengekalkan rhythm atau perentak di 15 kursi? Saya rasakan untuk dapat mempertahankan 15 kursi juga agak sukar. Saya cakap terus terang saya, sebab apabila saya pergi, contohnya saya pergi ke kawasan, nak sebut susah betul saudara, Pinang, kawasan Mahmud, sekejap saya tengok dulu kalau kat sini ni. Nama kawasan sebut kena betul saudara. Sebagai contohnya saudara, kawasan, saya nak bagi tahu saudara, macam di Padang Terap, saudara, di Kuala Nerang. Agak saya rasa sukar kerana jumlah pengundi 31,000 saudara. Sedangkan dulu pengundi di Kuala Nerang tu saudara memilih calon daripada PAS, tapi jumlahnya kurang. Begitu juga di Alostar, di Sukamananti saudara. Sekejap lagi saudara, saya nak ini di bahagian Pokok Sena. Saudara, seksa betul lah. Saya nak menyebut perkataan Pokok Sena tu, seksa saya untuk mengingatkan. Bukan senang saya. Bolehlah kita nak bagi pencerahan, tapi kena tepat. Tak boleh sembarangan. Kerana di situ saya melihat, contohnya, saya bertemu dengan Datuk Said Ali yang akan bertanding di salah satu kursi dalam kawasan Pokok Sena, dalam Parlimen Pokok Sena. Begitu juga Saudara Mahfuz Omar. Saya nampak dua-dua ini mampu menambah jumlah kursi di Kedah.
Jadi kalau dia bertambah, berkurangan pada PAS. Kalau dulu selama ini 15, mungkin berkurangan, saudara. Begitu juga, saudara, di Kelantan. Ini saya cakap terserang. Mungkin anda tak suka, terpulanglah pada anda. Ya, pokok sensas, pokok sena, saudara Wan Safi. Saudara, PT51, semua parti ada kelebihan masing-masing. Benar. Tidak saya nafikan. Saya cuma bercakap dengan pengundi. Kelebihan parti masing-masing ada kelebihan. Betul? Dan saya melihat di Kelantan, itu yang agak memeranjatkan saya sehingga sekarang ni. Sebab itu, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO menyatakan bahawa sehingga hari ini dia telah pun menerima 3 nama untuk dicalonkan sebagai calon Menteri Besar Kelantan. Ini benar, saudara. Apakah akan berlaku kejutan yang begitu ketara di Kelantan? Saya melihat, saudara, kalau saya berbual dengan Pok Mi, Pok Le, Pok Su, saudara, Kelantan panggil Pok-Pok lah, saudara, ya. Sama ada di Pasir Mas ataupun di Tumpat, khususnya, saudara, macam di Bacuk. Oh, saudara, begitu marahlah warga-warga PAS yang kekal, orang lama di sana. Mereka sudah tak boleh lagi bertahan dengan kehadapan suasana, kerana politik di Kelantan banyak masalah-masalah untuk rakyat tidak dapat diselesaikan. Malahan pertembungan di kalangan pimpinan-pimpinan tertinggi PAS Kelantan, iaitu antara Datuk Umar Yaakob, itu Ni Amar dan sebagainya, orang yang rapat dengan keluarga almarhum Tuan Tan Sri, Tuan Guru Ni Aziz, ada berlaku perpecahan. Jika ini berlaku, saudara, ini juga akan memberi kelompongan untuk warga melihat. Cuma PAS amat mengharapkan pengundi dari luar. Ini masalahnya sekarang ni, saya. Kalau pengundi dari luar tidak dapat dibawa balik seramai mungkin ke Kelantan, kerana selama ini mereka banyak bergantung pada pengundi luar. Dan saya yakin juga pengundi luar pun sudah mula sedar di kalangan anak-anak muda. Jadi kalau mengharapkan pengundi-pengundi yang lama, saya rasa rata-rata lah. Saya duduk makan di kedai Husba, kedai Serati. Saya duduk di tepi sungai. Di tepi sungai saya duduk di hotel BG Home, apa tak silap saya tinggal situ, saudara. Depannya tu ada tempat makan-makan. Saya sambil minum teh tarik, saudara. Adalah 5-6 orang datang berjumpa dengan saya. Dia kata, ini Amir Hijaz Pen. Dia kata, ya. Bolehlah sembang duduk, boleh sembang. Saya bertanya mereka, saudara, adakah orang Kelantan? Dia kata, ya. Mengundi mana? Mengundi di Pasir Mas. Yang ini mengatakan saya mengundi di Bacuk. Yang kata mengundikan di Tumpat dan sebagainya. Ramai lah dalam 7-8 orang, saudara. Ketawa sampai ketawa. Saya bertanya, saudara, Aidi Tahir, ayat macam tu aksaka je. Siapa tu, saudara? Jangan. Jadi, saudara, dalam keadaan begitu, bila saya berbual dengan mereka, saya bertanya, bagaimana pandangan? Dia kata, kami kalau orang lama ni, kata, tak embuh lah. Tak embuh tu tak mahu lagi dah. Saya kata, kenapa? Rupanya rakyat di Kelantan rupanya dah lenjan dengan permasalahan yang tak selesai. Masalah paling besar sekali, isu yang paling besar, isu air. Isu air di Kelantan, dia kata dah sampai 30 tahun lebih. Takkan nak berana macam ni lagi. Janji lepas tu besok dah dapat kuasa, tak buat juga. Jadi kehidupan wakil rakyatnya dilihat. Masalahnya saya lihat, wakil-wakil rakyat, ahli parlimen atau Dewan Negeri di Kelantan dilihat hidup mereka selesa. Contohnya macam Ketua Pemuda di Pasir Mas, rumah dia, saya terkejut. Tengok rumah dia, wow, saya kata. Dalam negeri begitu. Dan latar belakang pekerjaannya, kalau bukan dalam politik, rasanya sukarlah untuk memiliki rumah sebesar itu. Saya tengok, wow juga, saudara. Begitu juga yang lain-lain. Tak ramai yang wakil rakyatnya kata mereka seperti bagaimana almarhum Tan Sri Guru Ni Aziz. Jadi rumahnya sederhana biasa saja, tapi masing-masing berlumba-lumba untuk membina, memperlihatkan. Sedangkan rakyat dalam keadaan yang tak begitu. Zailan, Zulkifli, tak apalah, nak tolak-lah. Terpolaklah mampu yang mampu. Tapi saya melihat, ini gambaran saya dapat di Kelantan, saudara. Warga-warga yang tinggal di Kelantan, yang tinggal menetap di Kelantan, mereka rasa seolah-olah tertekan sangat-sangat. Dalam bahasa yang selalu saya katakan, lenjanlah, saudara, untuk berada dalam suasana masalah air, masalah jalan yang saya sendiri rasa letih, saudara. Daripada Kota Baru nak pergi ke Jeli tu, ya Allah, rasa patah pinggang, saudara. Jalannya kecil, 2 lane, dan macam naik buayan.
Kita ni berjalan daripada satu kawasan ke kawasan terasa letih sangat-sangat saudara. Sebab itu saya mengatakan di Kelantan ni ruangnya agak saya memberi sekitar dalam 55% untuk kerajaan baru bakal dibentuk di negeri Kelantan. Sementara di Terengganu saudara memanglah sebab saya katakan kalau tidak kerana pengundi-pengundi luar yang datang untuk membantu pimpinan yang ada hari ini sukar untuk dipertahankan macam saya pergi ke Cukai saudara. Memanglah sedih tengok rakyatnya hidup dalam penuh kedaifan, bukan miskin lagi saudara, daif. Rumah-rumah dan ada di belakang kawasan rumah setinggan itu dibina kawasan perumahan tapi tak siap lagi katanya untuk orang-orang tertentu katanya. Jadi saya bertanya Pak Cik, macam mana Pak Cik tak dapat rumah? Tak ada, dia kata, untuk orang lain kot, dia kata. Dan dia setiap hari menghadap laut dengan penuh perasaan. Mereka hari-hari melihat laut itu dengan hati yang sedih dan sayu bahawa hidup aku beginilah keadaannya. Bila saya sampai itu di Cukai saudara, di Kuala Kemaman. Begitu juga rupanya barulah saya difaham dan saya melihat sendiri. Boleh dikatakan 35%, 40% penduduk Terengganu kebanyakannya nelayan saudara. Bila saya pergi pula di Kuala Terengganu di seberang Takir, contoh seberang Takir, memang jelas kawasan tu sayu. Pak Cik Saleh tak silap saya. Bila saya tanya belajar dengan beliau, dia kata benarlah apa yang dinyatakan oleh mantan Menteri Besar Datuk Razif yang telah pun bersiap sedia untuk membangunkan satu kawasan yang cukup baiklah untuk sekitar 500 nelayan. Tapi akhirnya projek tersebut dah buat pecah tanah pun tidak terlaksana kerana masalah politik. Jadi rakyat terus terhimpit dalam lubuk kemiskinan. Saya pula pergi pula ke pekan di pasar Terengganu. Saya kalau pergi ke Terengganu jangan lupa bertandanglah ke Pasar Payang. Pasar Payang tu saya berbual dengan jurujual macam-macam, ada keropok, ada macam-macam. Saya tengok anak-anak gadis saja kedai tu biasa selalu dia kata, "Tok, tak larat dah, panas." Saya kata, "Kenapa panas?" "Panas," dia kata. Habis tu tukarlah kena sekarang ni. Kalau macam ini keadaannya, mereka hidup untuk berniaga barang-barang dalam keadaan yang begitu menyesakkan. Panas saja kerana bumbung pun tak tinggi mana. Dan bila saya keluar daripada Pasar Payang tu ada pula kawasan Pasar Payang baru yang dibinakan siap dengan dia punya tangga yang macam lift lah tu. Eskalatornya cantik lah. Tapi belum siap-siap lagi. Kalau saya ingat waktu saya berbicara di Terengganu waktu hari 27, 28 saya ingat. 28 atau 29 bulan. Saya bertanya pada dengan Komeng pastikan agar agihan peniaga di Pasar Payang itu laksanakanlah sebaik mungkin. Dan di hadapan pasar itu saya melihat ada bangunan lama. Sayang saya. Dia kata pasar warisan. Memang cantik bangunan itu. Tapi saya lihat macam tidak terurus. Sebab itu warga-warga di Kuala Terengganu mereka kata tak mahu dah. Kalau ini keadaannya, apa yang mereka dengar saban hari masalah yang berlarutan di Kelantan, di Terengganu, isu tanah. Macam juga di Kedah isu REE, tapi di Kelantan dan Terengganu isu tanah. Ada tapak masjid katanya, lepas itu diagihkan untuk orang tertentu. Ada tanah yang menilai banyak tapi bagi pada kaum keluarga dan kroni dan sebagainya. Itu keadaannya saudara. Dan saya yakinlah dan agak memeranjat sekarang ni contohnya macam di Dungun. Sibuk-sibuk orang bercakap soal ahli UMNO kononnya 40 orang pemimpin UMNO. Rupanya daripada Keterih. Dia satu bahagian. 40 orang yang disiarkan oleh mantan Susah Agung UMNO. Mantan Ketua Bahagian Keterih kononnya keluar pada UMNO. Tiba-tiba macam mana di Terengganu lebih 600 orang. 600 ahli bersatu di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Rantau Abang mengumumkan keluar parti dan menyertai UMNO. Ini realiti dia saudara. Sebab saya katakan macam Terengganu, kerana bekas pengurusi Pengarah Bersatu Rantau Abang, Anwar Rosli, dia kata dia bertindak demikian kerana sudah jemu dengan pimpinan di kawasan itu yang didakwa tidak menjaga kebajikan, hanya menabur janji kosong. Saya dah pesan dulu saudara, sebagai pemimpin rakyat, sebagai pemimpin wakil rakyat, sebagai pemimpin warga, mereka harus mengutarakan apa dijanjikan. Dia kata ramai di antara kami katanya datang daripada golongan susah, tapi kami mengharapkan
agar adanya wakil-wakil daripada PBM Parti Bersatu menolong. Namun dia kata tak nampak. Jadi kebanyakan ahli-ahli bekas Ahli Bersatu itu keluar parti itu melibatkan mereka di kawasan pusat daerah mengundi, Balai Besar dan Taman Permin Indah. Itu keadaan saudara. Bukan main. Malahan sekarang saudara, ahli pimpinan tertinggi Parti Bersatu iaitu Dr. Muhammad Faiz Naaman, beliau semalam telah pun mengumumkan meletak jawatan serta berhenti daripada ahli parti berkuat kuasa semalam saudara. Ya, dahwa Saudara Muhammad Faiz, objektif awalnya dia kata parti itu kerana untuk membela dan sebagainya, tapi kian terpesong. Di mana ia dilihat pada mulanya kononnya nak menggantikan UMNO dan sebagainya, tidak kesampaian. Malahan katanya keputusan kepimpinan parti seringkali mengabaikan suara akar umbi, para pengasas dan pengasas awal dan teguran jentera bawahan, menyebabkan Bersatu telah mengalami kekalahan dalam pilihan raya negeri di Melaka dan Johor. Jadi keadaan ini membuatkan dia mengatakan pemilihan calon-calon yang diturunkan oleh parti PBM juga bersifat berat sebelah. Dia kata ada kartel-kartel tertentu, ada orang-orang tertentu yang mengatur. Berbeza dengan UMNO saudara. UMNO sebelum nak dibawa seorang itu dibenarkan jadi calon, bawa kepada Majlis Tinggi. Daripada Biro Disiplin, daripada Biro Politik, bawa ke Majlis Tinggi. Dan barulah di-endorse oleh Presiden. Dan UMNO menurunkan calon-calon muka baru kali ini saya. Adalah yang lama juga, tapi dalam 70% muka-muka baru dan sebagainya. Sebab itu, apa yang dinyatakan oleh Presiden UMNO, beliau begitu yakin. Beliau begitu yakin bahawa Barisan Nasional, Pakatan Harapan mampu menang lebih banyak bagi kursi di Selangor. Itu beliau menyatakan. Jadi sewaktu di Kuala Selangor, pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid memberi bayangan kerajaan perpaduan Selangor terus dipertahankan dan menangi lebih banyak kursi. Saya sebab itu besok mungkin saya bersiaran lebih awal, saya jam 8 malam. Kerana saya harus bergegas dalam pukul 9, 9.30, saya mesti berada di kawasan di Gombak. Nak melihat bagaimana keadaannya mantan sisa politik pada Azmin Ali, iaitu Hilman. Dia menghadapi tentangan daripada ketua UMNO bahagian Gombak yang juga pengurusi perhubungan UMNO Selangor, Datuk Seri Megat Zulkarnain. Hilman merupakan mantan sisa politik pada Azmin Ali, dan Datuk Seri Megat Zulkarnain adalah sekarang ini sisa politik kepada Presiden UMNO, itu Timbalan Perdana Menteri. Jadi agak menarik di Gombak. Saya sebab itu saudara, bila saya pergi ke kawasan-kawasan ini, saya melihat dari Kuala Selangor, saya nampak tak ada masalah. Yang cuba, sebab saya ingat besok saya akan bagi pencerahan sedikitlah tentang bagaimana pola-pola pengundi masa lalu saya. Dan saya rasa saya dah bagi pencerahan kalau mengikut daripada pola pengundi lepas. Tetapi saya belum lagi. Saya insya-Allah akan berada di Kuala Selangor, The King. Saya akan berada pada 9 hari bulan. Besok 8 hari bulan saya nak ke Gombak. Kemudian 9 hari bulan saya nak pergi ke Kuala Selangor. Mau melihat meninjau. Biarlah saya bercakap, berbual dengan warga. Baru saya boleh memberi pencerahan. Kalau tidak nanti orang kata saya hanya bersandarkan kepada laporan. Kalau saya bersandar kepada laporan, semua teman-teman boleh menatap banyak media sosial. Saudara No, dia kata tak sabar nak mengundi. No mengundi di mana? Saya mengundi, saya orang Perak. Mana ada terlibat? King. Sebab itu saya harus berada di kawasan itu. Dan kawasan-kawasan yang saya pilih. Contohnya saya, macam semalam, satu hari suntuk saya berada di kawasan di Port Dickson kerana satu itu ketua bahagian. Ketua bahagian Port Dickson, Saudara Faizal. Dia adalah calon muka baru. Jangan lupa calon muka baru dari ketua bahagian. Bagaimana sokongan penduduk setempat dan sebagainya. Begitu juga di satu kawasan lagi yang melibatkan anak kepada mantan Menteri Besar Negeri Sembilan Tan Sri Isa, iaitu Saudara Muhammad Najib. Jadi saya melihat bagaimana penduduk-penduduk, dan waktu saya berada di sekitar kawasan Port Dickson itu memanglah tidak dinafikan saya merasakan rakyat begitu terkesan, kesan ekonomi yang tidak mantap. Jadi sebab itu walaupun hari Sabtu, hari Ahad, saya lihat pantai-pantai itu tak ramai. Bukanlah macam dulu meriah semeriah-meriahnya Port Dickson pada setiap hujung minggu, tapi kali ini nampaknya tak seberapa. Kerana saya yakin kerana poket rakyat masih lagi belum. Ini yang sedang mahu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mempertahankannya saudara. Sebab itu dalam pandangan begitu saudara, saya agak bersetuju dengan pandangan
Yang Muhammad Perdana Menteri. Dia kata, kalau nak berkempen pun, berkempenlah baik-baik. Saudara Syed Hassan, dia kata 9 hari bulan ada debat. Saya tak tahulah debat siapa saudara. Tapi, saat kita memasuki pilihan raya ini masuk gear 5 ni saudara. Yang Muhammad dan Seri Anwar Ibrahim, dia kata, kalau boleh, berkempenlah dengan baik. Jangan maki hamon. Memanglah keadaan sekarang ni saudara, kalau saudara mendengar kempen-kempen daripada pihak-pihak yang menentang Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, lain tak ada mereka menyerang peribadi. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim diserang. Saya rasa kadang-kadang tak sepatutnya kita melontarkan pandangan seolah hodoh sangatlah Perdana Menteri kita ni saudara. Kita sebagai warga cita damai sepatutnya kita menyantuni Perdana Menteri. Ya, nak marah boleh, dasarnya apa, ini tak betul, tapi bukanlah dengan perkataan bodoh lah. Ayat macam-macam ayat lah saudara. Saya tak maulah menuturkan dalam halaman saya ini. Begitu juga bagaimana mereka menyerang Presiden UMNO. Jadi bukan serangan yang bersikap sebagai politik. Bukan isu yang ditangani. Tetapi lebih kepada soal personality assassination. Atau saya menganggap sebagai pembunuhan karakter. Atau pembunuhan peribadi pemimpin. Saya rasa ini tak baik saudara. Saya cuba dengar juga kalau ada mereka daripada kalangan yang memberi ceramah daripada parti-parti khususnya daripada UMNO. Saya dengar juga, nampaknya belum. Memanglah, cuma kadang-kadang yang agak terlajak sedikit macam sahabat saya, Datuk Lokman Adam. Itu dia sedikit. Mungkin gamaknya mungkin. Saudara. Tapi yang lain-lain saya nampak begitu ada tomah dinahnya. Tak adalah nak serang peribadi saudara. Tetapi kalau saudara dengar orang daripada PBM, ya Tuhan. Malahan saya juga mereka melontarkan pandangan yang bukan-bukan. Sebab itu, Yang Muhammad Seri Anwar Ibrahim berkata, kali ini kempenlah dengan baik. Dia kata, jangan maki hamon dan jangan berbohong. Saya rasakan kadang-kadang berbohong kerana mereka mengatakan, kalaulah 6 buah kerajaan negeri ini, 6 buah negeri ini, katalah semua jatuh. Dan mereka mengatakan itulah permulaannya kejatuhan Perdana Menteri dan Seri Anwar Ibrahim daripada anjung kuasa di Seri Perdana. Saya lihat tidak ada logika langsung. Sebab itu Seri Anwar Ibrahim mencabar mereka, kalau betul-betul nak jatuhkan beliau, pergi ke Parlimen. Tempat yang paling tepat sekali, bawa ke Parlimen, usul. Dia tak percaya. Musim untuk SD ataupun akuan bersumpah dah tak ada dah. Dan kalaulah katalah menang pun, itu hanya peringkat pimpinan kerajaan negeri. Mana mungkin kerajaan negeri merubah kerajaan persekutuan. Pilihan raya parlimen telah dilakukan, keputusan telah dibuat, kerajaan telah dibentuk, Perdana Menteri telah dilantik, menteri-menteri telah dilantik. Macam mana nak ubah ni? Saya dengar, saya geleng kepala saya. Dan inilah saya katakan kadang-kadang mereka cuba untuk bermain dengan penipuan minda. Dan selalu saya katakan saudara, politik ini the art of deceiving mankind. Politik itu adalah seni percaturan minda. Jadi mereka mencanturkan minda rakyat yang tak sepatutnya. Sampai keadaan kata pembohong. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, tunggu dia buka mulut saja. Buka mulut aja bohong. Buka mulut aja bohong. Takkanlah ada manusia sehina itu, saudara. Dan jangan lupa, saya melihat, kerana kita masih lagi dalam proses untuk memperbaiki ekonomi negara. Jadi kalau kita menuduh pemimpin kita ni pembohong, penipu dan sebagainya, bagaimana pelabur nak datang, nak percaya? Jangan lupa bahawa dunia tanpa sepadan sekarang saya. Saudara Yusuf Firoz, dia kata Puak Hang sokong lah. Saya bukan sokong begitu saudara. Saya tak ambil kisah. Cuma saya katakan cara untuk berkempen tu, saya lebih suka kalau kita nak dengar apa yang mau dibawa oleh pimpinan daripada parti PAS. Kalau mereka terus untuk mentadbir. Tapi janganlah bohong. Bohongnya kalau tak undi PAS, masuk neraka. Itu tak betul lah saudara. Malahan saya tengok ada satu calon tu, dia tulis tu, pastikan bersama dengan PAS untuk bersama ke syurga. Saya katakan, untuk ke syurga ni bukan tugas kita. Itu ketentuan Allah SWT. Bukan milik kita mutlaknya saudara. Dan begitu juga saudara Omar Osman. Betul, politik kebencian ni saya rasa sudah-sudah lah. Jangan kita, sebab lepas ni sekarang tinggal 5 hari je lagi saudara. 5 hari lagi nanti akan ada satu keputusan. Rakyat buat keputusan, kita kena terima dengan hati terbuka. Takkan masih terus lagi nak berbalah. Takkan masih terus lagi nak tuduh-menuduh. Ini keadaan saya rasa saya bimbang.
Kerana selalunya saya selalu bercakap pada teman-teman, yang saya khawatirkan adalah generasi saya. Saya cukup sayang kasih pada cucu-cucu saya. Apakah anak cucu saya ini dapat menikmati kehidupan yang pernah saya alami pasca kemerdekaan. Selepas merdeka, bila UMNO mentadbir selama 60 tahun, saya dapat nikmat. Saya dapat berkereta, dapat makan sedap, ada duit dalam poket, boleh pergi ke luar negeri, boleh pergi ke Mekah, boleh buat haji. Sedangkan saya adalah anak nelayan dan anak penduduk getah. Kalau mengikut hukum alamnya, tak adalah saudara. Tapi hasil kejayaan, perjuangan UMNO, maka saya dapat nikmatnya. Itu saja. Jadi apakah anak cucu kita akan datang dapat begitu? Secara Azizul Abdul Hamid, ya, pelabur peluang negara sekarang ni, mereka berlumba. Saat ini, saya belum dapat menjelaskan. Sebenarnya saat ini saya difahamkan jumlah pelaburan sudah pun mencecah 240 ke 140 bilion. Sudah masuk. Cuma waktunya lah saudara. Bagi saya lah saudara, cukup-cukup lah kita mencipta satu naratif politik yang bagi saya lah tak masuk akal. Pertama sekali, kalau kalah di luar negeri, tak semestinya boleh kalah di parlimen. Itu satu benda fakta saudara. Yang kedua, soal syurga neraka bukan kuasa kita, kuasa Allah SWT. Yang ketiga, yang paling penting, rakyat mahu perlu hidup. Rakyat mahu menyanti kehidupan mereka. Besok macam mana, harga barang makan macam mana. Saya selalu mengatakan, kalau harga barang makan, kalau mahal pun, tapi dalam poket rakyat banyak. Poketnya kembung, jadi segalanya jadi murah. Kalau poketnya nipis, barang yang murah pun terasa mahal, saudara. Jadi, saya Fazilah Abdullah juga cuba cerita terang-terang setara mana. Terang-terang saya katakan tadi lah, saudara. Untuk setakat ini besar kemungkinan satu perubahan politik yang begitu ketara akan berlaku. Dan saya juga mengharapkan selepas ini, bila itu berlaku, adalah tempoh ceasefire atau perdamaian untuk rakyat berlumba-lumba memperbaiki kehidupan. Yang penting bagi saya adalah rakyat, saudara. Cik Pak Makno, begitu juga Saudara Hanif, Fazil Fauzi, Rosli Tahir dan teman-teman yang lain, ya saudara. Dan besok saya akan mula bersiaran jam 8 malam, saudara, sebab saya nak bekerja ke Gombak. Jadi jangan lewat masuk. Nanti bolehlah saudara dengar rakamannya untuk kita santun menyantuni. Ya, Saudara Osman Collins, Saudara Azli, Saudara Joka Karim, Saudara Azmi Nordin, Jaka Linglung komen pakai rembat aja tu, biarlah. Siapa nak komen, komenlah saudara. Bagi saya, kita santuni negara kita ini sebaik mungkin, kerana sayangilah bukan diri kita saja, anak cucu kita. Janganlah kita jadikan anak cucu kita ini, mereka diibaratkan ayam dikepuk mati kelaparan, itik di kolam mati kehausan. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.